Nilai integriti dalam perkhidmatan awam hendaklah sama-sama ditanai oleh semua lapisan pegawai dan kaki tangan tanpa mengira peringkat dan kedudukan. Dengan mengamalkan integriti dalam kehidupan seharian, terutama sekali melaksanakan tugas dan tanggungjawab, warga perkhidmatan awam sama-sama menjunjung tinggi titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena Hari Raya Aidilfitri tahun ini yang menekankan dengan menghormati undang-undang dan peraturan, bangsa dan negara akan tetap beroleh keselamatan dan keamanan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awandul Mokti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dalam ucapan khas sempena Hari Perkhidmatan Awam yang disiarkan dalam rancangan Rampai Pagi menjelaskan menghormati undang-undang dan peraturan adalah bermula daripada peringkat individu dan merupakan tanggungjawab yang perlu dipikul bersama-sama supaya keselamatan dan keamanan akan dapat dicapai. Dalam menangani kesan akibat wabak COVID-19 dan untuk memastikan kesinambungan dengan berwaspada, Yang Berhormat berkata Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia telah pun mengambil langkah berjaga-jaga dalam menangani penularan pandemik wabak COVID-19 seperti pelaksanaan de-escalation plan yang banyak membawa perubahan terutama dalam penyampaian dan pemberian perkhidmatan kepada orang awam. Kesan daripada wabak COVID-19 jelas Yang Berhormat memaksa perkhidmatan awam membuat anjakan paradigma dalam melaksanakan pembaharuan dan perubahan dalam memberikan perkhidmatan kepada orang awam dengan menggunakan teknologi. Sememangnya pemberdayaan inovasi dalam perkhidmatan awam akan dapat meningkatkan kepuasan hati semua pihak yang berkepentingan, terutamanya orang awam. Memudayakan inovasi seharusnya dimanfaatkan bagi memastikan perkhidmatan awam sentiasa dinamik, progresif, relevan dan paling penting mencapai kepuasan hati orang ramai seperti mana yang telah pun dititahkan oleh ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena Hari Keputeraan Baginda yang ke-74 tahun 2020 mengenai dengan penggunaan online platform. Dalam titah baginda, penggunaan online platform termasuk penggunaan artificial intelligence dan aplikasi big data analytic telah banyak membantu meningkatkan inovasi dan produktiviti seperti aplikasi Blue Health dan kepentingannya merangkumi pembelajaran, perniagaan dan urus tadbir yang mampu menjadikan Bandar Seri Begawan sebagai Smart City. Sempena sambutan Hari Perkhidmatan Awam kali ke-27 tahun petang tadi diadakan majlis sembahyang fardu asar berjemaah, sembahyang sunat hajat serta membaca doa khas sempena sambutan tersebut. Majlis diadakan serentak di keempat-empat daerah. Bagi daerah Brunei dan Muara, majlis berlangsung di Masjid As-Salihin, Jabatan Perdana Menteri. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Juga hadir Setiausaha Tetap dan Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap. Majlis sembahyang fardu asar berjemaah, sembahyang sunat hajat serta membaca doa khas sempena sambutan Hari Perkhidmatan Awam ke-27 juga diadakan di ketiga-tiga daerah lainnya. Di daerah Belait, majlis diadakan di Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan Kuala Belait. Hadir Awang Muhammad Amir Hairil bin Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Keselamatan, Kesejahteraan dan Undang-Undang di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga hadir Yang Berhormat Awang Hanapi bin Muhammad Siput dan Yang Berhormat Awang Haji Abdul Hamid bin Momin, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Bagi daerah Tutong, majlis berlangsung di Masjid Pengiran Anak Haji Muhammad Alam, Kampung Sengkarai. Hadir Awang Haji Abdul Manap bin Othman, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Umar Ali bin Esong, Yang Berhormat Awang Haji Abdul Wahab bin Apong dan Yang Berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahid, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara.
Sementara itu, di daerah Temburong, majlis berlangsung di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar. Antara yang hadir, Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud Setiausaha Tetap di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Penyakit kardiovaskular adalah penyebab kematian kedua tertinggi di negara Brunei Darussalam selepas kanser yang menyumbang kepada hampir 25% punca kematian pada tahun 2019. Apa yang lebih membimbangkan adalah peningkatan pengidap penyakit kardiovaskular di kalangan orang yang lebih muda. Perkara itu antara yang terkandung dalam Perutusan Menteri Kesihatan sempena sambutan Hari Jantung Sedunia 2020. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar menyatakan penyakit kardiovaskular termasuk penyakit jantung dan strok penyebab utama kematian di seluruh dunia. Dianggarkan 17.9 juta kematian setiap tahun atau 31% kematian disebabkan penyakit kardiovaskular. Menurut Menteri Kesihatan, pada tahun 2019, penyakit kardiovaskular menyebabkan lebih kurang 25% kematian peramatang di negara ini, iaitu kematian sebelum umur 70 tahun. Selain itu, jumlah prosedur berkaitan penyakit kardiovaskular juga meningkat. Gleneagles JPMC telah mencatatkan peningkatan prosedur rawatan jantung serta pembedahan jantung dan yang berkaitan meningkat dari 138 kes pada tahun 2013 kepada 183 kes pada tahun 2018. Faktor-faktor risiko yang menyumbang kepada penyakit kardiovaskular termasuk faktor risiko tingkah laku seperti penggunaan tembakau, pengalaman makanan kurang sihat seperti pengambilan lemak dan garam yang berlebihan dan gaya hidup yang tidak aktif. Kesemuanya ini boleh dicegah dengan membuat perubahan kepada amalan cara hidup yang sihat. Manakala faktor-faktor risiko yang berkaitan seperti obesiti, tekanan darah tinggi, tahap kolesterol tinggi, diabetes atau kencing manis juga dapat dicegah atau dirawat jika dikesan awal. Hari Jantung Sedunia diraikan pada setiap 29 September. Bertemakan Use Heart to Beat Cardiovascular Disease atau digunakan jantung untuk menentang penyakit kardiovaskular, orang ramai antaranya digesa memahami apa yang perlu dilakukan demi kesihatan jantung. Selain itu, setiap individu juga perlu memberi contoh terbaik bagi orang sekeliling. Setiap individu juga berperanan penting dalam membantu golongan berisiko tinggi termasuk warga emas dan mereka yang mempunyai masalah kesihatan kronik terutama sekali semasa pandemik COVID-19 ini. Sempena Hari Jantung Sedunia dan Hari-Hari Kesedaran Kesihatan Antarabangsa akan datang, Kementerian Kesihatan akan mengadakan kempen kesedaran penyakit-penyakit tidak berjangkit selama 3 bulan bermula Oktober ini. Kempen bertujuan memberikan kesedaran dan meningkatkan pengetahuan orang ramai mengenai penyakit-penyakit tidak berjangkit. Menteri Kesihatan dalam pada itu menyeru orang ramai untuk memainkan peranan dalam menyumbang kepada perubahan positif dalam kehidupan orang sekeliling. Sempena ulang tahun penubuhan Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib yang ke-29, Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei menganjurkan majlis doa kesyukuran dan sembahyang sunat hajat. Majlis berlangsung di Masjid Kampung Limau Manis. Hadir Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, selaku Penasihat Lembaga Pengarah Taib, dan Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua, selaku Pengerusi Lembaga Pengarah Taib. Majlis bermula dengan sembahyang maghrib berjemaah dan diteruskan sembahyang sunat hajat dan bacaan surah Yasin serta doa kesyukuran. Turut hadir Datuk Seri Paduka Haji Awang Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Taib, dan Yang Berhormat Awang Haji Muhaimin bin Haji Johari alias Jahari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara.
Progressive for Schools merupakan program antara Kementerian Pendidikan dan Progressive Sendirian Berhad bertujuan bagi memenuhi permintaan pendidikan abad ke-21. Perinciannya menyusul selepas ini. Kementerian Pendidikan dan Progressive Sendirian Berhad memeterai Memorandum Persefahaman MOU bagi penubuhan Progressive for Schools yang merupakan program kerjasama pelbagai dimensi bagi memenuhi permintaan pendidikan abad ke-21. MOU tersebut juga mampu membantu meningkatkan lagi inisiatif-inisiatif pengajaran dan pembelajaran dalam sistem pendidikan. Majlis penandatanganan disaksikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Bagi pihak Kementerian Pendidikan, MOU ditandatangani oleh Dr. Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Teras di Kementerian Pendidikan, dan bagi Progresif Sendirian Berhad ditandatangani oleh Dayang Hajah Nurul Haniah, Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Berkenaan. Juga hadir Datin Seri Paduka Dr. Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan. Dr. Chin Wekeh, Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Teras, Kementerian Pendidikan, dan Awang Junaidi bin Haji Masri, Pengurusi Progresif Sendirian Berhad. Mangsa bencana kebakaran di skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Kampung Tanah Jambu, Bukit Sibanging, daerah Brunei dan Muara yang berlaku baru-baru ini menerima bantuan kewangan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Bantuan tersebut adalah melalui peruntukan Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Bantuan disampaikan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Amiduddin Ehsan bin Penorangkaya Safu Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, kepada Awang Hamdi bin Admin, Ketua Keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran tersebut. Juga hadir Pengiran Siti Rahmah binti Pengiran Haji Saleh, Pemangku Pengarah Pembangunan Masyarakat. Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara 2020 menjadi platform kepada perkembangan dalam bidang kehakiman dan perundangan syariah yang bersifat fleksibel mengikut perkembangan dan keperluan semasa. Diadakan secara dalam talian persidangan yang bertemakan aplikasi Maqasid Al-Syariah ke arah pembudayaan norma baharu dalam sistem kehakiman dan perundangan syariah. Persidangan selama 3 hari yang bermula kemarin dirasmikan pagi tadi. Mewakili negara Brunei Darussalam ke persidangan ini dan seterusnya membentangkan kertas kerja Yang Amat Arif Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i Negara Brunei Darussalam. Sementara itu, Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri Malaysia, semasa berucap menegaskan penggunaan teknologi baharu mestilah diberikan keutamaan oleh pentadbiran Mahkamah Syariah. Pengalaman daripada pandemik COVID-19 menunjukkan penggunaan teknologi merupakan satu kewajipan. Yang Amat Berhormat juga menyentuh mengenai prinsip utama Maqasid Syariah iaitu Hifzul Ad-Din atau memelihara agama. Dalam konteks ini, negara-negara di Nusantara bertuah kerana mempunyai sistem kehakiman Islam yang mampu melaksanakan satu sistem perundangan Islam yang membolehkan umat Islam menjalani kehidupan berlandaskan tuntutan syariah. Ini termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan undang-undang keluarga Islam, zakat, fitrah, wakaf, baitul mal, jenayah syariah dan lain-lain lagi. Dan sebagai umat Islam, adalah menjadi kewajipan kita semua untuk menegakkan maqasid syariah walau dalam apa jua keadaan atau cabaran sekalipun. Saya yakin Islam sebagai agama yang syumul
mempunyai penyelesaian terhadap segala permasalahan ataupun cabaran baru yang dihadapi oleh umat Islam demi menjaga kemaslahatan ummah. Dianjurkan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, persidangan bermatlamat ke arah menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan kehakiman syariah berdasarkan pengalaman terkini negara-negara Nusantara yang boleh dimanfaat secara kolektif khususnya setelah pandemik COVID-19. Sejak pelaksanaan Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah pada 1 Mei 2014, sehinggalah pelaksanaan serta penguatkuasaan sepenuhnya peruntukan-peruntukan di bawah perintah tersebut pada tahun 2019, sebanyak 1,091 kes jenayah telah didaftarkan di peringkat Mahkamah Rendah Syariah, 681 kes di Mahkamah Tinggi Syariah dan 16 kes didaftarkan di Mahkamah Rayuan Syariah. Yang Amat Arif bin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Awang Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i Mahkamah-Mahkamah Syariah menyatakan perkara tersebut semasa membentangkan kertas kerja pada Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara tahun 2020 secara dalam talian. Yang Amat Arif menyampaikan kertas kerja petang tadi bertajuk Aplikasi Maqasid Syariah dalam Penggubalan Kanun Hukuman Jenayah Syariah, Kronologi dan Gambaran Keseluruhan. Yang Amat Arif bin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim juga menjelaskan mengenai sejauh mana pelaksanaan kanun jenayah syariah sejak dikuatkuasakan dan langkah-langkah kerajaan dalam membasmi jenayah selain daripada yang diperuntukkan dalam undang-undang bertulis. Kembang lagi apabila adanya penghakiman kes tertuduh yang tidak mengaku bersalah yang mungkin akan mengakibatkan pelbagai isu serta perbincangan yang bukan hanya tertumpu kepada bidang kuasa dan hukuman, malah kepada pemakaian beberapa kehendak peruntukan undang-undang yang ada serta keperluan-keperluan yang lain. Penguasaan Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 adalah membuka lembaran baru dalam sistem perundangan negara Darussalam. Dalam penguasaan perintah tersebut, Kanun Hukuman Jenayah Sivil Penal Code Chapter 22 masih dikekalkan dan akan terus berjalan. Ini bermakna negara Darussalam mempunyai dualisme sistem keadilan jenayah yang berjalan seiring. Hal ini merupakan satu cabaran yang unik bagi negara Darussalam dari perspektif pertindihan overlapping bidang kuasa yang ada. Sementara itu, dalam pembentangan kertas kerja bertajuk Maqasid Syariah dalam penyelesaian kes di Lembaga Rayuan Singapura yang disampaikan oleh Yang Amat Arif Alfian Yasrif bin Kuchit, Presiden Kanan Mahkamah Syariah Singapura, antara lain menyatakan Akta Pentadbiran Hukum Islam atau AMLA Administration of Muslim Law Act di Singapura memberi kuasa antaranya Majlis Ugama Islam Singapura MUIS untuk mentadbir antara lain ehwal keagamaan yang berkaitan masjid, madrasah, wakaf, zakat dan pengeluaran fatwa. Manakala kertas kerja Dr. Haji Amran Swadi, Ketua Kamar Agama dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bertajuk Penerapan Maqasid Al-Syariah oleh Peradilan Agama di Indonesia dalam memutus perkara dibentangkan oleh Dr. Haji Yasardin. Jelasnya, Peradilan Agama merupakan salah satu dari 4 lingkungan peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Autoriti Monetari Brunei Darussalam AMBD memaklumkan bahawa mulai 2 November 2020, AMBD akan memberhentikan pengeluaran mata wang dinominasi RM10,000 kepada semua bank di negara Brunei Darussalam dan seterusnya akan mengeluarkannya daripada edaran. Walau bagaimanapun, mata wang RM10,000 adalah masih sah diperlakukan dengan nilai muka yang penuh. Pemberhentian pengeluaran mata wang dinominasi RM10,000 adalah salah satu langkah pihak AMBD untuk mengurangkan risiko-risiko berkaitan dengan aktiviti jenayah kewangan seperti pembersihan wang haram, pembiayaan pengganasan dan aktiviti pemalsuan mata wang negara Brunei Darussalam yang berdinominasi tinggi. Dalam pada itu, AMBD menggalakkan orang ramai untuk menggunakan kemudahan pembayaran alternatif yang tersedia di negara ini seperti kad debit dan kredit serta pembayaran dalam talian bagi transaksi bernilai tinggi. AMBD akan terus mementingkan kestabilan kewangan negara Darussalam dan mengutamakan pelindungan sistem kewangan dan kepentingan pengguna kewangan di negara ini.
Bagi sebarang pertanyaan, hubungi AMBD melalui talian 238-88388 atau email melalui info@ambd.gov.bn. Satu kes aktif jangkitan COVID-19 masih dalam rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan tidak ada kes baru dicatatkan hari ini. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 turut memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan kekal 146 kes dengan kes yang sembuh seramai 142 orang. 407 individu sedang menjalani pengasingan diri mandatori pada ketika ini. Sementara itu, sejak bulan Mac tahun ini, 6,218 individu menamatkan pengasingan diri mandatori. Dalam pada itu, 107 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 58,594 ujian. Bagi maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian seperti yang tertera. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya kepada manusia lain dan manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada yang lain. Perkara tersebut antara intipati ceramah khas bertajuk Perkhidmatan Awam Berintegriti dan Berinovasi Pemangkin Pembangunan Negara sempena Hari Perkhidmatan Awam dalam rancangan Rampai Pagi tadi yang disampaikan oleh Awam Muhammad Yusof bin Haji Abdul Majid, penceramah dari Kementerian Hal Ehwal Ugama. Dalam pada itu jelas Awam Muhammad Yusof lagi, warga perkhidmatan awam yang dilantik hendaklah faham yang jawatan-jawatan itu adalah bertujuan bagi melaksanakan urusan kerajaan. Selain itu, pelantikan setiap warga perkhidmatan awam adalah berbentuk amal kebajikan bagi membantu raja selaku ketua pemerintah negara. Jadi berbahagialah warga perkhidmatan awam yang bila ia memahami hakikat ni, ia menginsafi fakta ni bahawasanya keluar masuk pekerjaan ni, keluar masuk pejabatnya tu ataupun di manapun lapangan pekerjaannya tu, ia mengetahui bahawasanya ujung bulan ataupun bila ia menerima ganjaran daripada gaji daripada majikannya tu, bukan itu saya perolehi, tetapi ia menerima akannya ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat kelak. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berusahalah kamu mencari apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kurniaannya, anugerahnya pada hari akhirat. Yang pertama. Yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa ada juga adanya makna yang kamu terima tu di dunia ni. Wa ahsin, berlaku baiklah seperti mana berlaku baiknya Allah pada kamu. Jadi di sini kita ni melihat akan adanya motivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi bahwasanya sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. 29 September merupakan Hari Perkhidmatan Awam bagi negara Brunei Darussalam. Sambutan pada tahun ini sekali lagi mendukung tema Perkhidmatan Awam Berintegriti dan Berinovasi Pemangkin Pembangunan Negara. Bersempena sambutan tersebut, kami bawakan laporan mengenai perkembangan perkhidmatan awam. Tema menekankan pentingnya warga perkhidmatan awam untuk bersikap dinamik dan berfikiran jangka panjang serta berdaya tahan dalam melaksanakan urus tadbir kerajaan, khususnya dalam menangani cabaran-cabaran global. Warga perkhidmatan awam juga perlu terus menanai rukun akhlak dan etika kerja perkhidmatan awam serta bertawakal dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selaras dengan tema dan era digital masa kini, warga perkhidmatan awam merupakan tunggak dan nadi utama dalam menggerakkan sumber tenaga manusia dan pemangkin kepada pembangunan negara dalam mencapai wawasan Brunei 2035. Di samping itu, warga perkhidmatan awam perlu menerapkan budaya berintegriti dan berinovasi ke arah menaik taraf kualiti perkhidmatan awam yang cemerlang dan berdaya tahan. Berdasarkan perangkaan Jabatan Perkhidmatan Awam, sehingga bulan Jun tahun ini, seramai 51,159 orang pegawai dan kaki tangan awam berkhidmat di jabatan-jabatan kerajaan dan kementerian di seluruh negara. Sebagai pemangkin kepada pembangunan negara, warga perkhidmatan awam
perlu sentiasa bersedia untuk berubah dan sentiasa memperbaiki dan meningkatkan mutu kerja ke arah pencapaian yang cemerlang, termasuklah melalui pembudayaan budaya kerja yang berinovasi. Inovasi yang dihasilkan berupaya menambah nilai semasa serta membawa transformasi daripada amalan sedia ada kepada amalan yang lebih baik. Matlamatnya untuk meningkatkan kepuasan hati semua pihak yang berkepentingan, terutamanya orang awam. Ini selaras dengan titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena Tahun Baru Masihi 2019 yang menekankan perlunya warga perkhidmatan awam terus bergerak ke hadapan untuk memenuhi sasaran dan mengutamakan keperluan negara dan rakyat. Penularan wabak COVID-19 juga memberi cabaran baharu kepada sektor awam dalam memberikan perkhidmatan. Namun, ia tidak menjejaskan tugas dan peranan mereka. Walau dalam masa sukar, warga perkhidmatan awam berupaya mengatasi cabaran-cabaran dan menyesuaikan diri dengan norma-norma baharu dalam melaksanakan tugas seharian. Dengan perubahan-perubahan pesat global, cabaran perkembangan ekonomi serta keperluan dalam meningkatkan mutu perkhidmatan awam, kerajaan memerlukan warga perkhidmatan awam yang bukan sahaja mahir dan efisien, malahan dapat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam memastikan perkhidmatan awam yang unggul, berwibawa dan sentiasa bergerak menuju ke hadapan berteraskan konsep negara Melayu Islam Beraja. Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE dan pihak berkuasa Industri Teknologi Brunei AITI memeterai kerjasama bagi meningkatkan keupayaan pembelajaran Internet of Things IoT. Memorandum Persefahaman MOU yang antara lain bertujuan untuk mewujudkan makmal IoT di Sekolah Teknologi Info Komunikasi atau School of Info Communication Technology IBTE Kampus Sultan Safar Rijal ditandatangani pagi tadi di kampus berkenaan di Jalan Muara. Hadir Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Dr. Haji Muhammad Zamri bin Haji Sabli, Pemangku Pengarah Pendidikan Teknik dalam ucapannya melahirkan harapan MOU tersebut dapat mendukung pelan induk ekonomi digital dengan fokus utamanya untuk menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara pintar. Menyentuh mengenai makmal IoT yang akan dilancarkan pada tahun hadapan, Dr. Haji Muhammad Zamri berkata, kewujudannya akan memberi pendekatan dan membantu para tenaga dan pelajar IBTE untuk menerokai kemajuan teknologi terkini dalam menghadapi keperluan revolusi industri 4.0. MOU ditandatangani oleh Dr. Haji Muhammad Zamri bin Haji Sabli bagi pihak IBTE dan Jurutera Haji Jailani bin Haji Buntar bagi pihak AITI, pemangku Ketua Eksekutif AITI. Penandatanganan MOU ini juga bertujuan untuk mengenal pasti projek-projek dan inisiatif yang memanfaatkan kedua-dua belah pihak. Modul Internet of Things akan diserapkan di semester ketiga dalam program HN-Tech bagi kursus Information Technology and HN-Tech bagi kursus Computer Networking pada pengambilan bulan Julai tahun depan. $29 orang peserta bengkel asas pemeliharaan manuskrip dan digitalisasi anjuran Jabatan Muzium-Muzium Brunei petang tadi mengadakan lawatan ke Pusat Pengkajian Borneo, Pen Borneo, Kampung Anggrek Desa. Lawatan ke Pen Borneo merupakan salah satu komponen aktiviti dalam bengkel yang diadakan selama 5 hari yang akan berakhir Sabtu ini. Para peserta bengkel semasa lawatan didedahkan dengan kaedah cara pemeliharaan yang diamalkan. Jadi sesuai untuk membuat penambalan ini menggunakan sandwich. Jadi dengan ini akan dapat menyelamatkan sedikit bahan-bahan manuskrip tersebut, dan daripada lawatan ini diharapkan juga supaya peserta itu sedikit dapat ilmu pengetahuan untuk mereka guna pakai di dalam jabatan masing-masing, khususnya bagi institusi atau jabatan-jabatan yang menyimpan bahan-bahan rekod yang menilai seperti manuskrip.
Bagi saya, dengan mengikuti bengkel asas pemeliharaan manuskrip, dapat sedikit sebanyak dapat memberikan input atau ilmu yang bermanfaat kepada kami sebagai peserta bengkel dan seterusnya dapat diaplikasikan dalam tugasan. Apa yang semua sekali yang ada yang kami dalam bengkel ini, ianya sangat bergunalah untuk tugas kami dalam menjaga manuskrip. Kerana manuskrip ini sebuah suatu khazanah yang yang bergunalah untuk rujukan generasi sekarang dan juga generasi akan datang insya-Allah. Sempena sambutan Hari Guru ke-30 tahun, Jabatan Pendidikan Co-Kurikulum Kementerian Pendidikan melalui unit beruniform dan perkhidmatan kemasyarakatan dengan kerjasama bahagian tabung simpanan darah Hospital Raja Isteri Pengira Anak Saleha, Kementerian Kesihatan pagi tadi mengadakan kempen derma darah. Kempen 2 hari ini memberi peluang kepada para pegawai dan kaki tangan di bawah kementerian berkenaan serta orang ramai menderma dalam usaha membantu mereka yang memerlukan darah selain menambah tabung darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Hari ini 25 pain darah terkumpul, kempen akan disambung esok. Pendaftaran bagi memasuki kelas Al-Quran dan Mukaddam yang diadakan setiap hari Jumaat di masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara bagi tahun 2021 akan dibukakan bermula 3 Oktober hingga 30 Disember 2020. Menurut Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama, borang pendaftaran tersebut boleh diperoleh melalui unit kelas Al-Quran dan Mukaddam bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid Bandar Seri Begawan atau masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara. Borang yang lengkap diisi hendaklah dikembalikan tidak lewat 31 Disember 2020 kepada guru penghubung di masjid, surau dan balai ibadat. Syarat penerimaan bagi kanak-kanak yang memasuki kelas tersebut hendaklah berumur 6 tahun pada 1 Januari 2021. Sebarang pertanyaan hubungi Dayang Hajah Surinah alias Tini binti Haji Samsudin, Ketua Unit Kelas Al-Quran dan Mukaddam bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui talian 222-3277 waktu pejabat atau telefon bimbit 877-8570.